kelas. Boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Okay, so hari ni kita akan bincang jawapan untuk UP1 korang. Okay, tahniah pada yang dapat A, okay, yang dulu semua, okay, korang pun agak okey lah. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, yang ni adalah contoh lah bentuk soalan paper 2, bahagian A. Okay. Okay, so soalan pertama dia tunjuk pasal ubah gegat ataupun naftalena. Okay, dia suruh lukis struktur atom. Okay, dia suruh lukis struktur atom. Okay, so dia suruh lukis struktur atom bagi atom karbon. Okay. So, bila nak lukis struktur atom, okay, kejap kenapa cikgu punya pen tak keluar. Okay, sorry. Okay, so dia suruh lukis struktur atom bagi atom karbon. So, bila nak lukis struktur atom je, okay, mesti tengok nombor proton. Okay, daripada nombor proton, awak boleh lukis struktur atom ke, struktur susunan elektron ke. So, bila struktur atom, awak kena ingat dia mesti ada label proton dan juga nukleus. Okay, proton dan juga neutron dalam nukleus. Okay, bila dia suruh lukis struktur atom. Okay, daripada nombor proton, first kali awak perlu buat apa? Kita perlu tulis susunan elektron. Jadi 2, 4. Okay, cikgu ulang balik kod siapa yang dah terlupa. Okay, yang ini kita kata sebagai color yang pertama. Color kedua. Okay, color pertama boleh isi 2 maksimum. Okay, color kedua boleh isi 8 maksimum. Color ketiga 8 maksimum. Okay, color keempat 8 maksimum. Okay, ini untuk unsur yang nombor proton dari nombor 1 hingga nombor berapa? 20. Nombor 20. Okay, color pertama boleh isi maksimum 2, color kedua 8, ketiga 8, keempat 8. Hanya untuk unsur daripada nombor proton 1 hingga 20. So, bila kita susun kita akan dapat 2, 4. Okay, color pertama 2, color kedua ada 4. Okay, jadi so bila struktur atom kita kena lukis nukleus. Jadi dalam nukleus kena nyatakan apa yang ada dalam nukleus. So dalam nukleus ada proton dan juga neutron. Okay, proton 6. Okay, macam mana nak tahu bilangan neutron? So dia bagi nombor nukleon. Jadi nak tahu bilangan neutron sama dengan 12 tolak 6. 12 tolak dengan nombor proton. So awak dapat bilangan neutron sama dengan 6. Jadi yang ini adalah struktur atom bagi atom karbon. Okay, ataupun awak boleh buat macam ni. Nukleus, skala pertama, skala kedua, tarik keluar proton sama dengan berapa, neutron sama dengan berapa. Okay, so ini adalah struktur atom bagi atom karbon. Okay, daripada nombor proton tulis struktur susunan elektron. Okay, barulah awak boleh lukis struktur atom bagi atom karbon. Kalau dia suruh lukis susunan elektron bagi atom karbon,
So C dekat tengah untuk simbol bagi karbon. Nukleus. Okay, jangan lupa kala pertama, kala kedua. So 1, 2, 4. Okay, so ini adalah susunan elektron. Okay, yang dalam soalan struktur atom bagi atom karbon. Okay, so yang ini adalah perwakilan piawai. Bentuk ni adalah perwakilan piawai. So saya ulang banyak kali. Nombor besar dekat atas mewakili apa? Nombor nukleon. Nombor nukleon. Okey, nombor nukleon ada, bilangan nukleon tak ada. Okey, bilangan nukleon tak ada. Okey, hanya wujud nombor nukleon. So bawah ni apa? 6 ni? Nombor proton. Nombor proton. Okey, saya buatlah ejaan nombor proton. Okey, nombor proton ada, bilangan proton ada. Okey, so dua ni ada. Bilangan elektron ada, nombor elektron tak ada. Kita tak ada nombor untuk elektron. Bilangan elektron ada. Okey, so nyatakan maksud isotop. So bila maksud dia kena lengkap. Tak boleh satu perkataan pun tertinggal. Okey, ramai juga yang salah pada maksud isotop walaupun sebenarnya yang ini dah betul. Okey, tapi sebab bila maksud definisi kena yang paling tepat. Jadi atom unsur yang sama. So ini adalah unsur yang sama. Okey, tapi ada dua jenis atom. Ini ada dua jenis atom. Okey, sebab tu dia kata atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza ataupun nombor nukleon yang berbeza boleh. Mempunyai nombor proton yang sama boleh. Okey, so awak kena tepat dia punya istilah. Okey, nombor nukleon ada, bilangan nukleon tak ada. Nombor proton, bilangan proton boleh. Nombor elektron tak ada, bilangan elektron ada, bilangan neutron. Okey, istilah awak kena betul. Okey, salah istilah salah. Okey, jadi maksud isotop adalah atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton ataupun nombor proton yang sama tetapi bilangan neutron ataupun nombor nukleon yang berbeza. So itu maksud isotop. 1 markah. Okey, seterusnya tentukan bilangan neutron dan proton. Yang ini pun sebenarnya markah kesian je cikgu nak bagi. Okey, senang sangat. Jadi bilangan neutron, so ingat atas nombor nukleon, bawah nombor proton. Nak tahu bilangan neutron, nombor nukleon tolak dengan nombor proton. So yang ini adalah dia punya jawapan. Okey, 14 tu adalah nombor nukleon. Okey, kena ingat nombor nukleon. Okey, kegunaan karbon 14. So C14 ni kita panggil dia sebagai karbon 14. So menganggar usia fosil. Okey, so boleh jelas yang ni? Okey, tak ada masalah ya. Istilah-istilah awak kena tepat. Kimia senang nak lulus tapi dia susah nak dapat A. A lah. Sebab istilah-istilah ni awak kena jaga. Okey. Seterusnya. Lengkung pemanasan naftalena. So ini nak tentukan takat didih. Okey, jenis zarah adalah molekul. Jenis zarah ni sama ada ion, molekul ataupun atom. Okey, jenis zarah adalah ion, molekul ataupun atom. Okey, itu jenis zarah. Keadaan zarah barulah pepejal, cecair ataupun gas. Keadaan zarah barulah pepejal, cecair ataupun gas. So jenis zarah ion, molekul ataupun atom. So molekul. Okey, takat lebur naftalena. Bila graf mula mendata, yang itu kita panggil dia sebagai suhu ataupun takat di mana naftalena mula melebur. Jadi 80. Okey, so bila dia tanya ni unit pun kena ada. 80 darjah Celsius. Okey, 80 sahaja salah.
Kena ada unit. Okey, takat lebur naftalena. Okey, mengapakah tiada perubahan suhu dari B ke C? Okey, kita tengok dulu graf lengkungan pemanasan naftalena. Okey, so pemanasan maknanya perubahan keadaan zarah daripada apa kepada apa? Perubahan keadaan zarah daripada keadaan apa kepada keadaan apa? Pepejal kepada cecair. Okey, pepejal kepada cecair. So, pepejal kepada cecair. Jadi, A dan B waktu ni dia adalah dalam keadaan pepejal. Okey, B dan C dia dah mula cair. So, dalam pepejal dan juga cecair. So, C dan D dia dalam keadaan cecair. So, kalau awak panaskan lagi, awak akan dapat satu lagi lengkungan. Okey, sini dalam keadaan cecair, sini cecair dan gas, sini adalah gas. Okey, kalau kita panaskan lagi secara berterusan. Okey, jadi kenapa tiada perubahan suhu daripada B ke C? So, tenaga haba yang dibebaskan diserap oleh zarah untuk mengatasi daya tarikan antara zarah apabila zarah bertukar dari keadaan pepejal kepada cecair. Okay, so tenaga haba yang dibebaskan diserap oleh zarah untuk mengatasi daya tarikan antara zarah apabila zarah bertukar dari pepejal kepada cecair. Okay, so kat soalan nombor 4 ni hari tu saya ada salah sebab tu korang punya markah berubah. Okay, nyatakan masa apabila semua pepejal naftalena lebur. So pada suhu pada minit T3. Okay, so T2. Okay, mula lebur pada T2 bukan T3. So sini adalah T2. Okay, so bila masa unit dia sepatutnya minit. Okay, jangan lupa minit. Yang ni saya macam pejam mata lah bila awak tak tulis minit. Okay, tapi awak kena sentiasa ingat unit. So masa unit dia adalah minit lah kalau kat sini dia guna minit. So T2 minit. Okay, boleh? Lengkungan zarah, lengkungan pemanasan naftalena. Okay, soalan seterusnya soalan nombor 2. Okay, nyatakan istilah. So kat sini dia dah bagi maksud. Jumlah bilangan proton dan juga bilangan neutron dalam satu atom. So, istilah untuk nombor nukleon. Okay, macam cikgu cakap tadi, bilangan nukleon tak wujud. Okay, so nombor nukleon. Okay, nyatakan dua zarah subatom. So, atom terdiri daripada proton, neutron dan juga elektron. Tapi dia nak yang dalam nukleus. So dalam nukleus adalah proton dan juga neutron. Okay, elektron dekat mana? Elektron bergerak mengelilingi nukleus dalam petala. Okay, perwakilan piawai. So ini adalah perwakilan piawai. Atas nombor nukleon, bawah nombor proton. So kita tengok dia nak atom Q. Jadi atom Q. So dia tak bagi nombor nukleon. Macam mana awak nak dapat nombor nukleon? Bilangan proton campur dengan bilangan neutron. So awak dapat nombor nukleon iaitu 23. Okay. So 23, 11. Atas nombor nukleon, bawah nombor proton. Untuk perwakilan piawai. Okay, seterusnya. Ini pun ramai yang salah sebab dia kata ion. Okay, bila ion terus ingat mesti dalam kurungan sama ada negatif ataupun positif. Ion. Kalau dia kata atom X, barulah macam biasa awak buat. Okay, susunan elektron bagi atom. So kat sini dia nak kelirukan awak antara ion ataupun atom. So awak kena baca soalan betul-betul. So ion mesti dalam kurungan ada charge negatif ataupun positif. Okay, jadi susunan elektron bagi ion X. Kita tengok dulu elektron untuk atom X. So bilangan elektron untuk atom X adalah 17. So atom X dia adalah 287. Okay. So
So untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, apa yang atom X perlu buat? Terima elektron. Terima elektron. So bila terima elektron dia akan jadi apa? So dia akan jadi ion X negatif. So dia akan dapat 288. Atom X perlu menerima elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So bila dia dah terima elektron dia akan menjadi ion X, X negatif. Okay, sebab apa negatif? Dia terlebih elektron yang bercas negatif. Okay, proton dia tidak berubah. Okay, kalau proton dia, so ni proton kan, proton dalam nukleus, proton dia 17. So yang tambah adalah elektron. So elektron yang bertambah. So dia punya akan jadi 18. Yang ini adalah ion. Okay. Jadi X, okay, X untuk dia punya unsur nukleus. Okay, barulah ada 3 color. Okay, 288 dalam kurungan dan juga cas 1. Sebab apa 1? Dia terima 1 elektron. Kalau dia terima 2 elektron jadi 2 minus. Okay, kalau terima 3 elektron jadi 3 minus. So ini adalah susunan elektron bagi ion X. So awak kena hati-hati pada perkataan ion ataupun atom. Okay, boleh? Cikgu, Ya. so soalan. Okay, boleh. Perlu tulis ke bilangan neutron, bilangan proton dan bilangan elektron dia dekat sebelah lukisan tu? Kalau nak untuk soal A+ kan, dia tulis ni ion X 288. Macam ni lah label yang lengkap lah. Yang ini tak payahlah. Yang ini penerangan untuk korang. So kalau kata berlabel ke apa, ion X negatif 288. Okay, boleh. Kalau yang tarik-tarik ni tak payah sebab yang itu susunan atom. Okay, kalaulah tiba-tiba dia cakap susunan atom bagi ion X. Okay, tiba-tiba dia kata, sebab soalan boleh apa-apa jadikan. Dia kata susunan, struktur atom. Dia kata struktur atom bagi ion X. Ataupun dia kata struktur ion X. So awak kena label lah kot. Dah nukleus dalam dia apa. Ada berapa nukleus, ada berapa neutron. Okay. So yang ni adalah lukisan untuk susunan elektron bagi ion X. Okay. So yang seterusnya untuk kira formula empirik bagi oksida T. Nampak saja gambar rajah ni untuk logam yang kurang apa? Kurang? Reaktif. Reaktif. Kedudukan dia dekat bawah apa? Unsur tu dekat bawah unsur apa? Nak kata dia kurang reaktif. Bawah hidrogen. Yes, unsur yang di bawah hidrogen. Hidrogen. Ya, baru kita cakap dia logam yang kurang reaktif. So kita kena guna gambar rajah yang ni. Okay, so salur kaca oksida logam T tabung titik. Okay, maksud formula empirik. So macam cikgu cakap tadi, kena lengkap. Apa itu formula empirik? Formula kimia yang menunjukkan nisbah terringkas bilangan atom setiap unsur dalam sebatian. Okay, formula kimia yang menunjukkan nisbah terringkas bilangan atom setiap unsur di dalam sebatian. Okay, jadi nak kira logam T. So logam T kita ambil yang ketiga dululah. Ketiga tolak dengan nombor 1. So nombor 3 tolak dengan nombor 1. So awak dapat jisim bagi logam T. Okay, nombor 3 tolak nombor 2. Nombor 2 tolak nombor 3. Awak dapat jisim oksigen. Okay, sama juga unit kena ada. Tak ada unit hilang 1 markah. Saya bagi 1 je. Okay. So, hitung nisbah mol. So, buat macam ni. Bilangan mol. Okay, bilangan mol. Kita guna apa? Jisim bahagi JA
JR. Kat sini kita guna JR lah sebab atom ataupun JMR. Tapi kita guna JR sebab jisim, atom, relatif. Ni atom. Okay. So jisim bahagi JAR. Jadi jisim awak dah dapat. JR mana dia tulis? Oh, saya hari tu bagikan 64 dengan 16. Okay, 64 dengan 16. So kita dapat nisbah bilangan mol. Nisbah bilangan mol awak kena bahagikan bilangan mol yang awak dapat dengan bilangan mol yang terendah. Jadi bilangan mol ni sebab sama, so kita kena tunjukkan dah 0.125 bahagi 0.125. So kita dapat 1, 1. So ini nisbah bilangan mol. Okay, last kali formula empirik dia adalah TO. Okay. Biasakan sebut logam dulu baru bukan logam. So logam T kan? Oksigen adalah bukan logam. So oksida ni nama untuk oksigen kan. So TO logam, yang ini adalah bukan logam. Okay, tak boleh OT sepatutnya. Okay, biasakan sebut logam dulu baru bukan logam. So TO. Okay, mengapakah gas hidrogen dialirkan melalui tabung didih selepas? Okay, cikgu hari tu ada cakap selepas dengan sebelum. Sebelum tu yang mengelakkan daripada untuk mengelakkan letupan. Kalau selepas untuk mengelakkan logam P. Logam T dari teroksida semula. Maknanya yang ini awak bakar apa dulu? Kalau kat sini dia dalam bentuk TO. So bila dah lepas pemanasan dia akan jadi T. Okay. So kalau sebelum dalam ni kita kena alirkan dengan gas hidrogen. Ya, untuk mengelakkan letupan daripada berlaku. Kalau selepas pemanasan, okay, untuk mengelakkan T ni daripada jadi TO balik. So untuk mengelakkan logam T daripada teroksida semula menjadi TO. Okay, selepas pemanasan. Boleh? Okay, kalau nak tahu macam mana pembakaran telah lengkap, okay, kita kena proses penimbangan, pemanasan dan penyejukan perlu diulang sehingga mendapat jisim logam T yang tetap. Maknanya dah tak berubah dah jisim logam T. Tapi kita hari tu buat sekali je sebab kita nak jimat masa. Okay, sepatutnya kita kena ulang sampai dah kita dapat jisim logam tu tetap. Okay, kena ulang penimbangan, pemanasan dan penyejukan sehingga mendapat jisim logam T yang tetap. Okay, boleh? Ada soalan? Okey, seterusnya persamaan. Okey, yang ini dalam perkataan dia bagi. So, awak kena tulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, plumbum nitrite. Okey, maknanya ada Pb2+, ion plumbum 2+ dengan ion apa ni? Ion nitrite. Cas ion nitrite berapa? Berapa cas ion nitrite? 1. Satu? -1. Ya, -1. Okey, -1. Lepas tu buat apa? Silang 2 dan -1 ni silang. 2 pergi kat sini, 1 pergi kat bawah sini. So sini dapat 1, sini dapat 2. Jadi yang dapat 2 sebab NO3 ada banyak atom. Ada atom nitrogen, ada atom O. Jadi dia kena letak dalam kurungan. Jadi Pb dalam kurungan NO3 2. So ini kena betul dulu. Okey, plumbum oksida Pb2+, oksida berapa? Berapa oksida? 2 minus. 2 minus. Okey, so pergi tukar-tukar. Bila sama nombor dia automatik hilang. So dia akan jadi PbO. Okey. So PbO, nitrogen dioksida. So ini antara bukan logam dan bukan logam. So nitrogen ambil betul dia N. Oksida adalah untuk oksigen. So O. Di maksud dia ada berapa oksida kat situ? 2. Letak kat mana? Letak kat O lah. Sebab dia kata 2. dioksida. Sebab dioksida. So NO2. Okay, kalau dia kata nitrogen
oksida baru NO ataupun nitrogen monoksida baru NO. Nitrogen trioksida NO3. Contohlah kalau ada. Okay. So gas oksigen, ingat gas mesti wujud sebagai molekul. So O2. Okay, awak betul benda ni baru dapat 1 markah. Maknanya awak tak seimbangkan lagi, awak tetap dapat 1 markah. So cara nak seimbangkan. Okay. So kita dapat macam ni lah. Okay, 2 plumbum nitrat campur menghasilkan 2 plumbum 2 oksida campur 4 nitrogen dioksida dan juga 1 gas oksigen. Okay, 2 ni maksud dia apa? Bilangan mol. Okay, 2 ni bilangan mol. Okay, tak boleh letak antara tengah-tengah ni. Tak boleh. Okay, bila letak antara tengah dia dah jadi formula kimia lain dah. Okay, so dia tak wujud. Okay, bila awak nak seimbangkan ingat letak kat depan sahaja. Jangan letak dekat tengah. Tengah ni dah betul dah untuk formula kimia bagi apa yang nama yang dia nak. Okay. Yang seterusnya kena pasti bahan dah hasil. Yang ni pun ramai yang terbalik. Bahan mestilah yang awal-awal. Yang awak tindak balaskan. Okay. Lepas tu awak kena namakan. Tak boleh tulis formula kimia. Okay. So bahan yang sebelum anak panah. Selepas anak panah adalah hasil. Okay. Kenalah ada bahan dulu barulah kita dapat hasil. Jadi bila kena pasti bahan kena namakan. Okay, plumbum 2 nitrat. Okay, hasil plumbum dioksida, nitrogen dioksida dan juga oksigen. Okay, ni pun dia dah bagi dah. Awak tinggal tulis je kat mana kawasan dia. Okay, itu 2 markah. Okay, seterusnya pengiraan. Okay, soalan nak apa? Kat sini. Soalan nak G-SIM. Okay, so macam ni. Kalau dapat ni terus letak apa yang soalan nak. Soalan nak hitung G-SIM. So M maksud dia G-SIM. So M sama dengan berapa? Kita tak tahu. G-SIM sama dengan berapa? Okay, apa yang dia bagi? Dia bagi maklumat 3600 cm3 gas oksigen. Okay. Jadi ada berapa formula yang awak kena ingat untuk cari bilangan mol? Tiga. Okay, pertama. Nombor Avogadro. Nombor Avogadro. Okay, apa? Apa bagi apa? Kalau nombor Avogadro apa bagi apa? Bilangan zarah bahagi nombor Avogadro. Okay, bilangan zarah bahagi dengan nombor Avogadro. Okay, betul. Bilangan zarah sama ada atom, ion ataupun molekul. Ingat, zarah ni sama ada atom, ion atau molekul. Okay, yang kedua. Apa formula dia? G-SIM bahagi G-SIM molar. Yes, G-SIM bahagi G-SIM molar ataupun GMR. Beza GMR tak ada unit, G-SIM molar ada unit. Okay, yang ketiga. Isi padu gas bahagi isi padu molar. Isi padu gas bahagi isi padu molar. Okay, gas unit dia dalam dm3. Awak kena ingat, gas isi padu unit dia dalam dm3. Maksudnya yang ni awak kena tukar jadi dm3. cm ke dm kita kena buat apa? Kita kena bahagi 1000. So sini kena tukar dulu jadi dm3. Okay. Jadi bilangan mol, so macam biasa tulis apa benda, bilangan mol apa yang awak nak cari. Jadi bilangan mol oksigen sama dengan, okay, yang ini kena bahagi dulu dengan 1000 sebab apa? cm3 ni kita kena tukar kepada dm3. Okay, dengan cara bahagi 1000. So lepas tu bahagi dengan 24 sebab apa? Isi padu molar dia adalah 24. Awak kena tengok unit dia kena sama. Kalau tak sama kita kena tukar lah. Okay, so 3
1600 bahagi 1000 bahagi dengan 24, awak akan dapat 0.15 mol. Unit jangan lupa, so satu markah kat sini. Okay, yang ini kan ada persamaan. Okay, tengok. Ini sebab dia relate dengan atas, so dia ada persamaan. Jadi kita kena ada nisbah mol. Okay, apa yang kita nak samakan? Okay, apa yang dia bagi? Dia bagi oksigen. Awak pun boleh cari bilangan mol oksigen. So, oksigen dengan apa? Dengan jisim apa yang dicari? So, dia nak cari plumbum 2 nitrite. So, antara oksigen dan juga plumbum nitrite. So, kita tengok kat sini. Ada 2 mol plumbum nitrite dan juga 1 mol gas oksigen. So 1 mol oksigen titik sama dengan 2 mol plumbum nitrite. Okay, kena lengkap. Okay, atas daripada persamaan, bawah tengok apa? Bawah tengok pengiraan. So awak dah kira dah bilangan mol oksigen, so kita dapat 0.15 mol. Okay, macam mana nak dapat bilangan mol plumbum nitrite? Ni matematik lah. Darab silang. So awak darab dengan 2 bahagi dengan 1. So awak akan dapat 0.3 mol plumbum nitrite. So ini satu markah. Okay, so jisim plumbum nitrite. So kita dah dapat bilangan. So kita nak guna formula yang mana nak cari jisim plumbum nitrite? So formula yang ada jisim lah. Nombor 2, jisim bahagi JMR. So JMR kita nak cari macam mana? Tambah plumbum nitrite. Okay, yang ini pun ada yang salah. Salah tambah lagi. Salah lagi nak cari plumbum nitrite. So plumbum 207 campur. Okay. Dalam kurungan maksud dia N darab 3 16 darab 3 darab dengan 3. Jadi awak dapat 14 darab dengan 3 campur dengan 16 darab dengan berapa kat situ? 2 ke 3? 2. So 16 darab dengan 6. So kita dapatlah total untuk JMR bagi plumbum nitrite. Okay, boleh? So N darab dengan 3. Ni 2, sorry. So 14 darab 2 campur mana datang 6? 3 darab dengan 2. So 16 darab dengan 6. So awak akan dapat 0.3 darab dengan 331. So kita akan dapat 99.3 gram unit. Jangan lupa. Yang ni dapat 1, yang ni 1. Okay, boleh? Faham? Faham cikgu. Okay, seterusnya. Okay, yang ni tak ada masalah. Okay. K3, 39.3 campur ferrum campur dengan C darab dengan 6. Bilang JRN pun darab dengan 6. So kita dapat 329. Okay, ni tak payah ada unit sebab dia hanya kata jisim formula relatif. Contohlah dia kata hitung jisim molar. So bila ada jisim molar, sini ada unit gram mol negatif 1. Okay, hitung jisim molar kalium hexacyanophorat 3. So kena ada unit. Tapi ni tak ada unit lah sebab dia nak JFR saja. Okay, seterusnya. Ni pun matematik saja. So tambah-tambah bahagi. So awak dapat 27. Okay, yang ini pun tak payah ada unit. Okay, yang seterusnya yang terakhir ni ramai yang salah. Rasa tak ada yang betul kot. Okay, ferrum nitrite. Dia kata bilangan ion nitrite. So kat sini ferrum nitrite. Maknanya ada berapa ferrum kat sini? Okay, ini ferrum apa ada? Dia ada ferrum 3 plus dengan ion NO3 minus. Okay, ferrum ni ada berapa? Ferrum ni ada 1 ion ferrum. Ion nitrite ada berapa? Ion nitrite ada 3 ion nitrite. So, ni bilangan ion nitrite. Jadi kita guna formula yang mana? Kita guna formula yang bilangan zarah bahagi dengan nombor Avogadro. Okay, dia dah so bilangan zarah. So zarah kat sini dia dah bagi dia nak apa? Dia nak bilangan ion. So bilangan ion. Bilangan ion nitrite bahagi dengan nombor Avogadro. So awak dapat 2 mol lah. Macam ni lah dia punya ayat matematik. Jadi nak dapat bilangan ion nitrite 2 mol darab dengan nombor Avogadro kan? Tapi itu untuk satu. Dia ada berapa
ion nitrate? Dia ada 3. So awak kena darab dengan 3. Baru dah dapat jawapan. Faham? Semua orang tak darab dengan 3. Okay, awak kena ingat yang ini tak payah ada nisbah ke apa sebab kita ada persamaan pun. So awak kena ingat yang ini saja. Ada berapa ion nitrate dalam satu jisim formula ni. So ferrum nitrate ada 3 ion nitrate, 1 ferrum 3 plus. So kita darab dengan 3, ya? Cikgu, saya nak tanya cikgu, kenapa untuk ion nitrate bukan 9 cikgu? Kenapa 9? Itu kalau dia kata atom oksigen. Atom oksigen, ya 9. Ni kan? Ini NO3 kan kita panggil sebagai 1. Ni 1. Jadi ni 1. So ada 3 kat sini. 3 darab NO3. So sini 3. Mana atas 9? 9 tu kalau O saja. 3 darab 3. Kalau kena kira kan, contohnya suruh kira jisim formula. Contohlah dia suruh kira jisim formula. So JR ferrum campur dengan 3 darab dengan nitrogen campur dengan 9. 9 darab dengan O. Tak keluar pula. 9 darab dengan O. Faham? Sekejap. Faham cikgu. So 9 darab dengan O. Okay, pensel tak keluar dah. Okay, faham? Itu kalau disuruh kira JMR. Baru darab dengan 3 semuanya. Okay, tapi dia kata ion nitrate, so ada 1 ion nitrate dalam kurungan, so darab dengan 3. Maknanya ada 3 ion nitrate. 1 ion ferrum 3 plus. Okay, sebab apa? 3 ni datang daripada ferrum. So ferrum 3 plus ion nitrate. Okay, boleh faham? Okay, kita ulang kaji untuk yang kita belajar sebelum ni. So, boleh faham apa yang awak salah? Kenapa salah dekat situ? Okay, maksud memang awak kena betul-betul. Okay. So, hari ni sampai sini saja. Esok kita akan bincang modul bab jadual berkala unsur. So, make sure awak dah cuba siapkan lah soalan dalam modul. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan?